Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Keputusan sama ada Malaysia akan menghantar jemaah haji pada tahun ini akan diumumkan Khamis ini. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beberapa negara seperti Indonesia dan Singapura sebelum ini telah memutuskan untuk tidak menghantar jemaahnya menunaikan haji tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersempena pembentangan kad laporan Mei 2020. Tambah Dato' Dr. Zulkifli pada hari tersebut juga akan diumumkan prosedur operasi standard SOP berkenaan keluasan dan kapasiti bagi solat jemaah dan solat Jumaat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Malaysia katanya akan mengadakan perbincangan khusus dan rasmi dengan pelbagai pihak berkuasa berhubung dasar yang akan diputuskan termasuk berkaitan status tunai haji dan solat Jumaat dan berjemaah. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan kenderaan meningkat antara 10 hingga 15% apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula esok. Menurut pengarah urusannya, Dato' Azman Ismail, kenaikan itu dijangka bermula pada minggu pertama PKPP iaitu pada 12, 13 dan 14 Jun. Dalam kenyataan, aliran trafik Plus telah mencatat penurunan yang drastik ketika fasa pertama PKP pada 18 Mac lalu. Namun sejak bermula PKPB, jumlah trafik harian di Lebuhraya Plus telah menjangkaui lebih 1 juta kenderaan pada hari bekerja biasa dan terus meningkat dengan stabil. Sebelum PKP dikuat kuasa, sebanyak 1.6 juta kenderaan sehari dilaporkan dan jumlah tersebut meningkat kepada 2 juta sehari pada musim-musim perayaan. Walau bagaimanapun jumlah tersebut berkurangan apabila lebih 95% tidak melakukan perjalanan ketika sambutan Aidilfitri. Sepanjang PKPP, kebanyakan gerai makanan di R&R akan beroperasi mulai 15 Jun dan pelanggan berpeluang untuk menjamu selera di R&R sambil mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mempertingkatkan kebersihan di dalam dan luar premis masing-masing bagi membendung penularan kes demam denggi. Malah Kementerian Kesihatan mencekakan gelombang kedua akan berlaku bermula awal Jun sehingga September tahun ini. Terutamanya di mana takungan air dan tempat-tempat yang berpotensi untuk pembiakan nyamuk. Usaha membanteras nyamuk Aedes dan demam denggi adalah tanggungjawab kita bersama. Seperti mana juga masyarakat telah berganding bahu bagi memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Sejak 6 minggu lepas, kes demam denggi mula menunjukkan tren peningkatan secara berterusan iaitu purata peningkatan sebanyak 8% setiap minggu. Sepanjang tempoh sama bagi tahun ini juga, 84 kematian kes demam denggi dilaporkan berbanding 83 kes tahun lepas. Cari dan musnah salah satu cara untuk mengelakkan daripada terkena denggi. Memandangkan esok bermula Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, langkah berjaga-jaga perlu diambil memandangkan kebanyakan tempat yang sudah lama tidak dikunjungi berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk. Menurut Dr. Nohyati Mokhtar yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit berjangkit KKM, bagi premis yang sudah lama tidak dibuka, langkah pencegahan yang boleh dilakukan termasuklah menyembur premis dengan penyembur aerosol. Sejurus sebelum memasuki premis, lakukan semburan aerosol supaya kita dapat membunuh nyamuk Aedes dewasa yang mungkin infektif, yang mungkin akan menjangkitkan demam denggi kepada orang yang akan memasuki sebuah bangunan. Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai agar melakukan pemeriksaan dan pembersihan kendiri. Ini termasuk meneruskan aktiviti pembersihan persekitaran di rumah masing-masing dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi pemilik premis dan kediaman. Bagi yang bakal pulang ke kampung halaman masing-masing, elakkan daripada gigitan nyamuk dengan memakai baju berlengan panjang dan juga menggunakan pembunuh nyamuk. Beliau berkata demikian selepas program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di TV1.
Pelanggan tidak perlu gusar atas caj tambahan perkhidmatan gunting rambut kerana ia masih berada pada tahap munasabah. Menurut Presiden Persatuan Penggunting Rambut Bumiputera Malaysia MBBA, Tian Winda Muhammad Tahir, caj yang dikenakan itu adalah bergantung kepada penggunaan beberapa barangan seperti cecair pembasmi kuman, pelitup muka, sarung tangan dan apron pakai buang. Untuk harga ni tadi, masyarakat dan pelanggan di luar sana kena faham, kami di peringkat pengusaha bukannya menaikkan harga gunting rambut. Kami hanya menaikkan kos yang digunakan tadi, tapi ianya tidaklah membebankan. Dan ada juga pengusaha yang mungkin dia menjaga pelanggan-pelanggan dia, ada yang tidak menaikkan harga. Tambah Winda, pelanggan yang menyediakan sendiri peralatan pelindungan diri PPE sewaktu datang mendapatkan perkhidmatan potong rambut akan dikenakan caj perkhidmatan seperti biasa. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Mudah, tidak lagi perlu menulis, malah membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan segera sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan individu di sesebuah premis. Dengan perluasan aplikasi MySejahtera, ia juga dapat membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka. Berdasarkan tinjauan di sebuah pasaraya besar di Seremban 2 mendapati semua pelanggan yang ingin memasuki premis diwajibkan mengimbas kod QR MySejahtera. Bagi saya ke mana-mana lah, pasal saya sendiri pun sebelum ni pun saya pernah pergi, banyak yang macam nak masuk mall kita nak kena tulis, tapi dengan adanya apps ni dia lebih mudahkan kita orang lah. Hanya dengan menggunakan just kita ada telefon pintar, kita dah boleh login. So bagi saya benda ni amat mudah, ringkas lah, cepat dan selamat. Bila kita baca ini adalah inisiatif MKN, and then kita tahulah kalau ada apa-apa berlaku dekat sini kan, something yang tak elok ke katanya kan, bila kita isi maklumat kita tu, insyaAllah lah MKN boleh trace lah siapa saja yang terkena. Dan kita pun menyokong lah usaha MKN ni supaya kita nak Malaysia ni cepat lah sihat. Saranan saya, jikalau disuruh isi apps MySejahtera ni, isi dan sama-sama kita sama-sama jugalah beri sokongan kepada kerajaan ataupun MKN yang telah mewujudkan aplikasi ini. Senang untuk kita tracing ni dan sama-sama kita stopkan wabak ini. Aplikasi MySejahtera diterajui oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Lebih menarik, pengguna boleh mendaftarkan mana-mana individu yang tidak memiliki telefon pintar melalui fungsi urus tanggungan. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Labuan terus memantau perkembangan semasa pandemik COVID-19 di wilayah persekutuan berkenaan. Sehingga semalam, Labuan masih kekal mencatatkan 17 kes positif COVID-19. 5 kes positif sedang dirawat di ward isolasi Hospital Labuan melibatkan 4 kes di Sabah hasil keputusan saringan di Terminal Feri Labuan. Ketika ini, 2,143 individu telah dikuarantin melibatkan 83 orang di pusat kuarantin ILP Labuan, 1,372 orang di rumah manakala selebihnya dikuarantin di hotel. Komando Operasi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Labuan merangkap Ketua Polis Labuan Superintendent Muhammad Farid Ahmad memaklumkan gerak kerja agensi serta jabatan terlibat dalam mengekang penularan di wilayah ini. Beliau terdahulu memberi taklimat kepada Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang dalam lawatan kerja ke Labuan hadir sama pengerusi JPB di Labuan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Dr. Fari Akmal Osman serta ketua-ketua jabatan. Sebaik pengumuman kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan domestik menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan bermula esok, lebih 3,000 daripada 38,000 bilik penginapan di Pahang sudah ditempah.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Alam Sekitar dan Peladangan Negeri, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin dalam satu kenyataan di laman media sosial Facebook yang memaklumkan jumlah tempahan bilik itu membabitkan lebih 500 hotel, motel, resort, chalet dan inap desa. Antara tumpuan Cameron Highlands yang menunjukkan perkembangan memberangsangkan dengan jumlah tempahan mendadak sebaik rentas negeri dibenarkan. Malah maklum balas daripada Persatuan Hotel Bajet Malaysia MyBHA, Cawangan Pahang juga menunjukkan perkembangan yang baik di kalangan ahlinya. Destinasi lain yang menjadi tumpuan pelancongan seperti Kuantan, Cerating dan Rompin juga mula menerima tempahan daripada pelancong. Malah beberapa hotel terkemuka di Taman Negara juga mula mendapat tempahan walaupun secara tradisinya sebanyak 66% tempahan adalah daripada pelancong antarabangsa. Sambutan pelancongan di Pulau Tiaman juga menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, aktiviti laut seperti selam scuba masih belum dibuka. Jelas beliau kebenaran rentas negeri dan pelancongan domestik memperlihatkan permulaan positif bagi industri pelancongan untuk bangkit semula selepas berbulan-bulan mengalami kemerosotan impak pandemik COVID-19. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan membolehkan Universiti Teknologi MARA UiTM meneruskan pelaksanaan tawaran program pasca siswazah sains pembedahan kardiotorasik untuk kemasukan pelajar September ini. Program berkenaan adalah yang pertama seumpamanya ditawarkan di Malaysia dengan kerjasama Institut Jantung Negara IJN. Program yang ditawarkan merupakan lanjutan perjanjian kesefahaman MOU yang ditandatangani bersama IJN. Namun pelaksanaannya terhenti seketika apabila krisis COVID-19 melanda negara. UiTM dalam satu kenyataan memaklumkan program berkenaan diwujudkan bagi memenuhi keperluan pakar bedah negara. Ia termasuk keperluan hampir 160 pakar bedah jantung dan paru-paru untuk mencapai nisbah keperluan seorang pakar bedah kepada 200,000 penduduk. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, ketika ini negara mempunyai kira-kira 60 pakar bedah sahaja. Pelaksanaan program berkenaan mendapat kelulusan daripada MQA dan kini di peringkat akhir untuk kelulusan Malaysian Medical Council MMC. UiTM juga telah memulakan perbincangan untuk melibatkan universiti lain di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik untuk turut bersama-sama UiTM dan IJN. Susulan kebakaran melibatkan 12 keluarga di Kampung Long Selaan Belukon, Marudi, Baram, Sarawak semalam. Kesemua penduduk terjejas bakal diberi bantuan sewajarnya secepat mungkin. Adun Mulu Datuk Gerawat Gala memaklumkan bantuan juga akan disalurkan dengan kerjasama Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Dun Mulu. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Miri telah menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Pegawai Kebajikan Masyarakat bahagian Miri, Pengiran Muhammad Najib Pengiran Muhammad ketika dihubungi memberitahu pagi tadi, pihaknya telah menyalurkan bantuan segera berupa pek makanan kepada setiap keluarga yang terjejas. Lain-lain bantuan akan disalurkan selepas JKM memperoleh maklumat lengkap penduduk terjejas. Mengikut perancangan awal, JKM sepatutnya ke lokasi kejadian semalam walau bagaimanapun ditangguhkan berikutan arus sungai besar selain laluan berisiko ke kampung tersebut. Dalam kejadian semalam, kira-kira 12 daripada 13 pintu di rumah panjang itu musnah dalam kebakaran yang turut memusnahkan 60% balai raya. Penduduk yang kehilangan tempat tinggal menetap di rumah saudara mara buat sementara waktu. Hari yang paling saya nantikan. Semua orang sedun-dun pakai baju berwarna-warni. Ada kuih beraneka macam, ada saudara macam ragam. Setiap tahun, ada je benda baru berlaku. Tapi, Aidilfitri tetap memberikan keriangan bila kita dikelilingi dengan orang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri!
Susulan pengumuman kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan domestik berkuat kuasa esok, syarikat penerbangan tempatan bersedia meningkatkan kekerapan dan menyambung semula perjalanan ke destinasi terpilih. Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airlines Berhad MAB dalam satu kenyataan menjelaskan kekerapan bagi laluan domestik akan ditambah bermula bulan ini. Mulai Julai, penerbangan akan meliputi lebih banyak destinasi antarabangsa sejajar pelonggaran sekatan sempadan di beberapa negara. MAB akan terus menyesuaikan kapasiti rangkaiannya dari semasa ke semasa bagi memenuhi permintaan penumpang. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Kapten Izham Ismail berkata, keselamatan, kesihatan dan keselesaan penumpang akan terus dijamin dengan memperkenalkan inisiatif baharu sejajar protokol keselamatan dan kesihatan antarabangsa. Sementara itu, syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia dalam satu kenyataan berkata, langkah menyambung semula perjalanan domestik dan membuka kembali sempadan antarabangsa secara berperingkat oleh beberapa negara membuktikan pengangkutan udara penting dalam menjana kembali aktiviti ekonomi. Pembentukan dan perbincangan mengenai perjalanan terkawal dan laluan hijau bersama negara ekonomi utama yang mempunyai kadar jangkitan rendah dan sistem pencegahan pandemik berkesan juga dilihat sebagai langkah yang tepat. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini didorong sentimen positif dalam pasaran. Indeks pasaran saham tempatan turut menjejaki prestasi kenaikan di Wall Street dipacu harapan pemulihan ekonomi. Pada pukul 12.07 tengah hari tadi, Bursa Malaysia meningkat 24.04 mata kepada 1,580.37 mata. Antara saham aktif, Iduspec kekal rata pada 2.5 sen, AAX naik 2 sen kepada 12.5 sen dan AirAsia meningkat 17.5 sen kepada RM4. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Nestle naik RM60 kepada RM138.90, PEDAC meningkat 98 sen kepada RM22.88, manakala KESM bertambah 59 sen kepada RM7.97. Ringgit meneruskan momentum kenaikan pada Jumaat lalu dan diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi dagangan awal hari ini didorong minat belian baharu. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.32 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.0671 dan berada pada 4.013 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.3499 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.8086 berbanding euro. Situasi pandemik COVID-19 global belum pulih dan semakin buruk terutama di benua Amerika. Justru Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran kepada komuniti antarabangsa agar tidak berasa selesa dan berpuas hati dengan situasi terkini. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata kes jangkitan baharu harian juga tinggi. Malah katanya dengan protes besar-besaran anti perkauman di Amerika Syarikat yang turut merebak ke negara lain, pihak WHO menggesa mereka tampil secara aman tanpa berkompromi tahap kebersihan. COVID-19 kini menyebabkan lebih 403,000 orang maut dengan menjangkiti lebih 7 juta orang.
Selepas merebak ke Asia, penularan coronavirus mula mencetuskan panik di Eropah apabila mencatatkan kes tertinggi di dunia dan kini beralih ke benua Amerika. Lebih 136,000 kes dilaporkan pada Ahad yang merupakan kes harian tertinggi global. 75% kes berkenaan datang dari 10 negara yang kebanyakannya dari Amerika dan Asia Selatan. Pihak pemain industri pelancongan di Songkhla, Thailand terus melahirkan kebimbangan susulan sempadan antarabangsa antara negara itu dengan Malaysia masih belum dibuka. Ini memandangkan wilayah selatan Thai itu lebih bergantung kepada kehadiran pelancong Malaysia. Menurut Ketua Kumpulan Pengendali Pelancongan Songkhla, Surapon Kampala Nonwat, mereka khawatir ia akan berpanjangan susulan Malaysia kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sehingga 31 Ogos. Justru pembukaan pintu sempadan antarabangsa akan mengambil tempoh masa yang lama. Katanya lagi, selepas pembukaan sempadan dibenarkan, pihaknya perlu mengambil tempoh beberapa bulan lagi untuk industri kembali kepada normal. Di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, hari kedua kelonggaran pembatasan sosial skala besar menyaksikan stesen tren dibanjiri penumpang. Ia sekaligus memberi cabaran besar kepada negara itu berhubung penjarakan sosial. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM percaya pemain profesional tempatan bersedia menerima norma baharu dalam saingan bola sepak di negara ini. Ia termasuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat selepas kerajaan memberi lampu hijau untuk menjalani latihan di padang terbuka dalam tempoh terdekat. PFAM menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan terbaru kerajaan merupakan tonik besar buat keseluruhan komuniti sukan bola sepak tanah air, terutamanya bagi para pemain profesional. Pihaknya percaya usaha yang dilakukan Persatuan Bola Sepak FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam rangka SOP adalah dengan memastikan kesemua pemegang taruh bola sepak, terutamanya para pemain dan pegawai sukan, dalam keadaan yang selamat dan terhindar daripada segala ancaman jangkitan. Dalam pada itu, PFAM percaya jika kerajaan membenarkan saingan Liga Malaysia diteruskan pada September ini, ia bakal mengurangkan kerugian komersial yang telah ditanggung pasukan terlibat. Ini sejak saingan Liga ditangguhkan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan dalam sidang media khas di Putrajaya memaklumkan kerajaan memberi lampu hijau kepada skuad kebangsaan, pasukan negeri atau kelab di bawah MFL serta Akademi Bola Sepak yang berdaftar untuk memulakan latihan secara tidak bersentuhan badan mengikut SOP am individu dan SOP pengurusan yang ditetapkan. Kalau untuk latihan non-contact, they can start immediately. Tetapi kalau they want a bigger and a more full-scale training, mungkin mereka boleh menggunakan pendekatan yang digunakan oleh RTT sebagai salah satu daripada konsep untuk they have the training. Sebab kalau mereka nak mulakan training in the full scale, that will involve the physical contact. Tambahnya lagi, beliau akan membantu FAM membawa usul kepada Majlis Keselamatan Negara MKN jika mereka ingin menggunakan modul latihan seperti Road to Tokyo dalam latihan pasukan Harimau Malaya. Majlis Paralimpik Malaysia MPM menyambut baik pengumuman kerajaan berkaitan pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2. Menerusi satu kenyataan, Presidennya Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin berkata ia bakal merancangkan semula budaya bersukan. Pihaknya juga percaya keputusan kerajaan itu akan menjadikan sukan sebagai platform untuk orang awam membiasakan diri dengan norma baharu. Beliau menghargai dan berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS serta seluruh pemegang taruh yang berjaya meyakinkan jemaah menteri untuk memberi lebih banyak kelonggaran bagi aktiviti sukan bermula 15 Jun ini sekaligus mengembalikan budaya hidup sukan dalam kalangan orang awam. MPM terus mengingatkan Persatuan Sukan Para Kebangsaan bahawa segala aktiviti sukan masih tertakluk
kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan walaupun kerajaan memberi kelonggaran untuk sektor sukan dan rekreasi dibuka semula bermula 15 Jun ini. Pasukan yang ingin kembali menjalani latihan berkumpulan dan bersentuhan perlu menyediakan garis panduan untuk dikemukakan permohonan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN menerusi KBS. Pada masa yang sama, MPM juga bersetuju dengan keputusan kerajaan untuk tidak memberi kebenaran kepada beberapa sukan berpasukan yang amat berbahaya dan boleh memudaratkan kesihatan atlet. Perkembangan sukan luar negara, bekas pemain bola sepak Manchester United, Tony Dunn meninggal dunia hari ini pada usia 78 tahun. Red Devils mengumumkan kematian Dunn lewat malam semalam menerusi laman Twitter kelab. Sepanjang beraksi bersama Manchester United selama 13 tahun, Dunn pernah membantu kelab itu memenangi 2 kali kejohanan Division Pertama serta Piala FA dengan menghasilkan 2 gol. Pemain pertahanan kiri Ireland itu juga menyumbang gol ketika kemenangan 4-1 Red Devils terhadap Benfica di Wembley pada perlawanan akhir Piala Eropah pada 1968 bersama-sama pemain legenda lain Josh Best dan Bobby Charlton. Shelbourne, kelab pertama Dunn mencipta nama dalam dunia bola sepak, turut mengucapkan takziah atas pemergian pemain tersohor itu di laman Twitter milik mereka. Sepanjang hayatnya, Dunn pernah meraih 33 kali penampilan bersama negara kelahirannya Ireland dan menamatkan kerjayanya dengan 12 penampilan bersama Detroit Express di Liga Bola Sepak Amerika Utara pada 1979. Kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Perkhidmatan internet percuma ini akan disediakan sehingga 31 Disember 2020. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Saya Omar Shah Musa. Salam hormat dan Assalamualaikum.